Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jamil qubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر. الرب بالخير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utamanya marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bertemu lagi pada minggu ini untuk siri kelas pengajian kitab Mata'ul Badroin wa Majma'ul Bahrain dalam bab jemputan kahwin. Okey, semua sihat belakang ah. So kita mengundi dah. Okay. Hari ni kita buat kenduri lah, makan buah apa semua lebih kurang. Ya. Ini buah pendang, buah kampung. Yang saya tunjuk dalam video tu, itu pokok cepedak tu. Memang banyak lah. Cuma nak bawa tu saya tak tahan bau. Pening. Dia kalau tak fikir jam saya tak kisah, tapi sebab fikir jam hanya di Penang 2 jam. Balik ke Kedah pun di Penang jam 2 jam, datang ke KL pun jam kat Penang 2 jam. Hebat Penang. Lain semua okey. Perjalanan jam kat situ je. Cuma sakit pinggang tu dia main balik baru buat rawatan minggu lepas kan. Ni dah jam sakit balik. Baik. Tuan-tuan, muka surat 157. Kalau kita berhenti hari tu dan setengah tu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baris daripada tajuk tu ya. Jadi kita dah mengaji tuan-tuan sekalian situasi-situasi yang boleh atau tidak untuk kita hadir ke kenduri perkahwinan bila kita dijemput. Lah ni musim kenduri dah ada dah. Minggu depan banyak, hari Sabtu, hari Ahad. Saya pun banyak, 2, 3, 4 juga jemputan. Tak tahulah dan tak dan Kelantan pun ada bagai. Semua hak dekat-dekat lah anak murid saya, anak usrah. Jadi tak tahulah lagu mana. Duk plan tu, duk plan. Dengan cuti sekolah sebagainya. Baik, jadi kita dah tengok minggu lepas kita cerita sikit bagaimana kalau kita tahu tuan kenduri itu dia punya sumber pendapatannya itu haram atau syubhah, maka kita tak perlu pergi. Okey. Jadi tengok kita berat belah mana. Jadi kita sambung lagi pada pagi ini. Dan setengah daripadanya bahawa diserukan dia pada waktu walimah, dan iaitu daripada ketika akad. Ada hak jenis jemput kenduri, time nak akad nikah, time tu dia panggil kita makan kenduri. Okey. Ni hak kategori situasi macam ni. Jadi akad nikah di masjid, tiba-tiba ada jumpa kita tuan rumah, wali tu yang jemput main rumah kenduri lagi dari makan pukul 11-12. Jadi keadaan begini menyebabkan kita serba salah sebab kita dah plan macam-macam dah. Sebab tu kenduri ni tuan-tuan kena panggil awal 2 minggu sebelum tu, 3 minggu sebelum tu supaya orang boleh rancang.
Maka kita hak dapat jemputan time tu, kita diberi pilihan. Nak pi tak pi, tak ada masalah. Harus. Kerana dia jemput on the spot. Bila jemput on the spot tu, tengok kepada kelapangan waktu. Kalau kita nak naik kapal terbang, flight kita pukul 3, jamuan makan pukul 12, jangan gagah, bahaya. Tak lagi sangkut nak check in dan sebagainya. Jadi tengok situasi kita tu sendiri. Maka kalau kita tak pi pun, tuan rumah tak boleh marah. Sebab apa? Sebab dia jemput waktu yang tidak sesuai. Jemput dalam keadaan begitu. Mungkin tak tahulah, banyakkan orang begitu kan, dia lupa kan, dia panggil lagi sekali. Jadi kita dapat jembatan awal itu, kita boleh plan. Ni macam minggu depan kita katakan 27. Yang banyak gunung 27 tak? 27, 28, 31 di sekolah. Tuan-tuan plan siap. Mana boleh pi, tak boleh pi, minta maaf wawai. Okay, macam sahabat kita kuning-kuning. Saya minta maaf siap sebab balik kampung mengundi. Tengoklah gambar daripada yang post dalam grup tu kan. Meriah. Alhamdulillah. Baik, jadi itu keadaan. Maka bila dia panggil waktu begitu, kita boleh pi, boleh tak pi. Baik, seterusnya. Dan setengah daripadanya bahawa jangan ada orang yang kena seru itu qadhi. Sudah, ya. Dan tiap-tiap yang mempunyai wilayah yang amah, maka tiada wajib atasnya memperkenankan pada tempat perintahannya. Baik, kita dah cakap minggu lepas tuan-tuan, dia tak bagi kita jemput qadhi, sultan atau orang yang ada kawasan pemerintahan, termasuk ahli parlimen. Kerana dia nak mai tak mai tu, hukum dia di sini dia bebas. Maksudnya dia harus. Sebab keadaan dia menyebabkan dia tak dapat hadir ke semua kenduri. Biasa di parlimen lah, kadang-kadang satu kawasan parlimen tu banyak kenduri jemput. Jadi mana dan dia pi, yang tak dan dia tak pi. Ada di kalangan ahli parlimen ataupun wakil Dewan Undangan Negeri, sebab sekarang politik yang kita sembang lah, tugas mereka tu menghadiri jemputan kenduri kahwin dan kematian ahli karya kawasan. Jadi kita hak jemput ni, tengok kalau kata dewan ni pegang jawatan macam ni, kita tak perlu jemput pun. Tak perlu jemput mereka main kenduri, kecuali kalau mereka tu adik-adik kita. Sebab dia tak wajib pi pun, kerana kawasan pemerintahan dia tu luas. Dia mungkin kena pergi banyak tempat, kena rasmi ni, mana dan tak dan. Dan kita pula jangan kecil hati bila kita jemput dia tak mai. Okey. Jadi itu. Jadi kita kena tengok keadaan, siapa dia yang kita nak jemput tu. Maka paling elok panggil yang sembahyang kita ni, yang dalam nikah senang. Mudah kan? Kenal kita mai. Hak kita panggil bukan rakyat pun tentu dia kenal kita. Jadi kita yang jemput ni tuan-tuan, tengok. Kalau kita kena rapat dengan dia, memang kawan lama, kawan sekolah, kebetulan dia jadi MB ke, dia jadi Esko ke, dia jadi apa ke, maka kita panggil dia. Itu tak apa, sebab atas dasar kawan lama. Dan dia pun akan main, saya tahu dia akan main sebab kawan lama. Okey, jadi begitu. Jadi tuan-tuan, kalau dia tak main, tuan-tuan yang kata puan, memang dia memang ada hukum khas untuk dia tak perlu hadir pun, kerana keadaan dia memenuhi banyak sangat undangan ketika itu. Dan setengah daripadanya bahawa jangan ada yang kena seru, diuzurkan dia dengan dimudahkan pada meninggal berjamaah daripada umpama sakit dan lumpur. Dia dalam bab fiqh ni tuan-tuan, keuzuran meninggalkan jemaah, maksudnya solat jemaah, antaranya dengan sebab hujan lebat, dengan sebab sakit, dengan sebab memelihara pesakit, jaga orang sakit, dengan sebab jalan lumpur, jalan tak elok lah, fadal. Okey. Jadi kita yang tahu orang ni situasi macam tu, kita tak perlu jemput dia. Taulah dia duk jaga mak dia sakit, memang dia tak boleh nak mai, jadi kita tak payah jemput lah. Pergi hantar makanan rumah dia, tu lagi bagus. Nasi kenduri tu kan, packing-packing pergi hantar. Dia jaga mak dia sakit, dia tak boleh main. Dan kemungkinan besar
hujan lebat sangat, mungkin kawasan rumah tu rendah, ayak mungkin akan naik. Jadi kita tak payah jemput, tapi kita pergi hantar makanan kat dia. Di kampung mentua saya selalu buat gitu. Macam mak mentua saya, dia memang orang tua kan, tak larat gerak ke mana-mana. So setiap kenduri, orang main hantar nasi kat dia. Dia tak pergi dah, memang dia tak nak pergi. Jadi orang kampung dah faham sangat dah. Mereka dah ada rekod dah, makcik ni macam ni hampir hantar nasi. Jadi orang tua tu dapat makan free je. Kalau kata satu kampung tu ada 3 kenduri, maka dapat 3 bungkus. Situ budaya yang diamalkan di kampung kami. Mereka ada rekod. Janda, maksudnya ibu tunggal yang kematian suami yang dah tak larat, uzur dan sebagainya. So setiap kenduri memang mereka tak panggil pun, tapi mereka pergi bagi. Tuan rumah akan hantar budak pergi bagi nasi kat makcik ni, mereka bagi. Itu budaya yang dia makan, bahkan memang ada dalam kitab pun. Jadi sebab-sebab orang yang uzur ini tuan-tuan, kita tak perlu jemput. Nak jemput tak ada masalah nah. Sebab kalau kita dah tahu kekangan waktu dia, jemput pun macam tak guna juga, dia tak boleh mai. Jadi patutnya kita bagi makanan ataupun apa-apa yang boleh memberi kenyang kepada dia. Tak mai kami hantar makanan. Maka sebab itu, kalau kita mengaji hari ini, saya syorkan kita dalam grup ni kan, saya rasa kita semua kenal. Jadi kalau kita dengar kita buat kenduri, kita tahulah sahabat kita ni kena jaga cucu ke, kena jaga apa-apa saja. Maksudnya benda yang menyebabkan dia tak boleh nak keluar main kenduri, kita pergi bagi makanan yang area sini lah kan. Terus anak kita pergi hantar rumah tu Ustaz kan. Sebab tu kalau boleh kita ada data nah, kita usaha dapatkan data alamat geng kita duduk rumah mana, blok apa, semua senang. In case sesuatu mudah. Ni setiap kali kenduri baru minta lokasi. Setiap kenduri minta lokasi. Hak yang tengok tahulah, hak yang tak tengok WhatsApp tu, Allah nak cari call. Call kadang tuan rumah tak sempat angkat sebab sibuk layan tetamu. Saya tuan pernah hari apa, bulan ni juga saya pergi kenduri, saya patah balik, cari tak jumpa. Di mana? Jemputan tu, dia panggil jemputan kad tu, dia rasa saya mahir kawasan tu, Serdang Raya. Jadi dia cuma kata, Ustaz mai, dia dekat dengan restoran sekian-sekian, area Serdang Raya. Saya pergi rumah, saya puas cari restoran apa, type Google tak ada, call tak angkat, lah saya balik. Balik tu WhatsApp kat dia dah, kata kami pi tapi cari tak jumpa. Balik tak balik, pergi kedai makan sikit kedai lain. Dah perut lapak, anak-anak pun lapak. Jadi bila saya tengok begitu, saya rasa kita hari ni kena detailkan jemputan tadi, walaupun kita anggap dia tahu rumah kita. Ni hak jenis anggap kita tahu rumah dia buat gitu tu. Sedangkan kita pergi sekali, mana nak ingat kan jalan berubah dan sebagainya, tambah kawasan Serdang Raya saya pun tak mahir sangat, walaupun UPM tu dekat je. Dia banyak jalan-jalan baru, taman baru. Maka hari tu tak makan nasi kenduri, makan nasi kedai mamak tu lah. Buat apa lah ya. Baik. Dan setengah daripadanya bahawa jangan ada yang kena seru itu perempuan atau yang muda belia, yang ditakutkan daripada hadirnya tohmahan atau perkataan. Perkataan sini maksudnya gosip lah, gosip. Jadi dia begini, dia kata jangan ada yang orang yang kita jemput, tetamu yang kita jemput tu, ni zaman dululah punya cerita anak-anak dara, wanita-wanita ataupun janda-janda yang bimbang kalau mereka ni main kenduri kita, boleh menimbulkan fitnah, tomahan ataupun gosip. Perkataan sini maksudnya gosip lah ya. Bimbang zaman dululah kan. Dulu kan kalau kita tengok anak dara kita nak kenduri, dia takkan pergi seorang-seorang, dia pergi dengan mak dia. Walaupun umur 18, umur 19, umur 20, umur 21 atau umur 25 pun lagi tak menikah, dia akan pergi dengan parent dia. Lah ni dia tak cara dah. Dia pergi sendiri ya. Lah ni. Jadi kitab ni tulis takut timbul fitnah tomahan.
terutama yang Titan Limbu Tunggal sebagainya, takut. Jadi kita hak jemput kenduri kena tengok benda tu. Kalau gamak kata hak kita jemput ni boleh membawa masalah bila mai kenduri kita, jangan jemput dia. Kalau kita tahulah perangai dia sekian-sekian, mungkin dia ni jenis gedik ke. Tahu jenis gedik? Orang Kedah kata gedik, saya tak tahulah bahasa KL lagu mana. Jenis gatai-gatai kan, duk sembang jantan sana, sembang jantan sini. Parah tuan-tuan, parah. Ya. Merenyam, betul bahasa. Jenis merenyam. Betul, jenis merenyam. Ni hak bahasa Kedah lah tuan-tuan. Hak yang bukan orang Kedah, tuan-tuan duk dengar ceramah Sanusi kan, bahasa Kedah memang bahasa lagu tu. Ada yang kasar sangat, ada yang biasa-biasa, tapi orang luar dengar macam kasar, kami dengar biasa je. Jadi jenis merenyam. Bahasa kita gatai lah, jenis gatai. Alah, kita boleh tengok situasi ni dalam filem-filem lama. Allahyarham Nasri P. Ramli kan banyakkan watak-watak yang dimainkan oleh orang yang macam ni. Okey. Watak suka tackle bos, tackle CEO, tackle ketua jabatan. Banyak. Banyak. Sekarang ni pun ada tuan-tuan. Banyak. Kaki bodek-bodek ni ada. Cuma bimbang takut watak tu dibuat kat rumah kenduri. Jam. Kita buat contoh. Katalah bos kita buat kenduri. Okey, CEO ni buat kenduri dan dia jemput semua termasuk staff dia dan termasuk SU dia, sekretari dia. Jadi depa tu dah biasa di pejabat duk gurau sana apa semua. Main makan kenduri dia buat lagu tu. Jadi stres mak bini kawan CEO ni. Kan? Jadi bimbang. Kalau bimbang jangan jemput orang macam ni. Sebab watak seseorang tuan-tuan, kalau kita belajar psikologi manusia, watak zahiriah yang kita pandang di depan, yang kita lihat ni, wataknya itu kadang-kadang sama yang tempat lain pun. Dia akan buat watak yang sama. Hanya beza apabila seseorang itu, kalau kita lihat sebelum dan selepas kahwin, itu ada perbezaan. Maksudnya dia kenal orang tu ketika zaman muda dia begini, tapi zaman selepas kahwinnya begini. Itu lain lah. Tetapi kalau orang yang, sebab maksud dalam ayat ni ialah orang muda, maknanya yang belum kahwin lah, budak muda sekarang. Jadi dia banyak watak-watak yang kadang-kadang terselah di pejabat dan di luar pejabat yang sama wataknya. Kalau gedik kat pejabat, kat supermarket pun dia gedik juga. Gitu. Jadi lagu ni tuan-tuan kena tengok nak jemput. Ada yang jenis kalau orang Penang tu raplah lah, jenis duk yo gitu kan. Yang ni kena jaga. Maka kitab habat agak kita tuan-tuan, kalau rasa jenis hak ni nak panggil main, boleh rosakkan kenduri, tak payah panggil dia. Kita tak payah jemput. Okey. Kalau jemput pun mungkin timing tu kena bagi timing yang orang tak ada, orang kurang sikit. Dia nak gedik ke dia nak apa, ikut suka dia. Ya, tambah sekarang ni tuan-tuan, jenis hak suka selfie bagai semua tu, bukan dia kira apa, dia kena ambil gambar Dia tak boleh ganggu orang, kan ganggu orang nak hantar makanan, ke ganggu dia, kira bergambar Lepas tu hak suka buat live TikTok ni. Rumah ni nak buat live. Saya hari ni berada, makanan siap-siap semua. Dia mula. So benda gitu mengganggu majlis orang. Sebab tu nak buat live pun kena tengok juga. Kadang-kadang orang ni main bedai gitu lah. Dia ganggu orang lain. Tu merosakkan majlis orang. Tak elok lah, jangan buat begitu. Baik. Dan setengah daripadanya bahawa jangan ada pada tempat yang diserukan dia itu. Okay, kita dah mula masuk ke kawasan majlis kenduri tadi nah. Atau pada jalannya mereka yang menyakiti dengan dia oleh orang yang kena seru. Baik. Kerana berseteruan atau seumpamanya. Okey, dia habaq kata ni lokasi lah. Katalah orang yang kita nak panggil tu, kalau dia nak mai ke kenduri kita, dia akan ada risiko di perjalanan. Ataupun lokasi tempat dia ada itu mungkin berisiko untuk dia hadir. Tak kiralah risiko itu risiko di sudut apa sekalipun, gangguan orang jahat, gangguan binatang buas,
gangguan apa sajalah. Jadi orang yang kalau kita rasa benda tu bahaya, tak perlu kita jemput orang tadi. Kalau kata tak bahaya, tak apalah. Ni cerita zaman dulu lah, sebab jarak tu jauh, alat komunikasi pun tak ada. Sekarang ni Grab ada, no problem, order Grab, jalan je. Keselamatan tak ada masalah sekarang ni. Ni cerita dulu lah, cerita dulu. Jadi sekarang ni saya rasa tak timbul isu gangguan sebagainya, tak ada kot zaman lah ni. Sebab orang datang nak kenduri kan. Cuma dia bimbang takut di perjalanan itu saja. Ni zaman dulu mungkin, zaman lah tak ada apa. Atau seumpamanya, atau mereka yang tiada layak kedudukan dengan dia. Okey. Ni yang kita cerita hari itu. Yang tak layak kedudukan maksudnya yang tak sama level. Kita cerita minggu lepas, kalau Menteri Besar buat kenduri kahwin jemput kita, kalau kita orang biasa tak kenal pun dia hanya jemput lagu tu. Ni yang dikatakan, kalau rasa tak layak kedudukan itu, level tak sama, tak payah pi. Nah, sebab tu saya cerita hari tu, biasa yang VVIP dia akan buat kenduri, yang hadir semua VVIP. Orang biasa mana ada pi. Ada yang terlihat kenduri VIP buat di istana ke di hotel mana-mana, yang pi pakai slipper, pakai cokia, tak ada. Pakai smart, pakai baju Melayu dengan sampin. Yang pengunjung tu, takak saya duduk tengok lah, kalau yang menteri-menteri buat, mana ada orang biasa pi. Kalau biasa pi memang dia pakai smart. Sebab dia dah tulis lah etika pakaian ataupun pakaian, baju Melayu, sampin tradisional Melayu sebagainya, kan dia tulis kat kad jemputan tu. Tu yang kita kena ikut tu. Jadi kalau kita nak pergi, kita kena smart juga. Pakai sampin sampai ketak perut, jadi makan sikit, lauk tak habis, jimat. Okay. Jadi maknanya kita nak jemput pun lihat kedudukan kita. Maknanya kalau kita orang biasa, jemput yang biasa-biasa. Yang VIP ni kalau kebetulan kawan kita panggil lah dia. Dan dia pun akan datang, kita sediakanlah tempat yang sesuai. Mungkin ada alas meja sedikit lah, bunga situ, hiasan untuk tamu kehormat dipanggil. Okey. Ini adab yang syarak ajak kepada kita. Bila mana kita buat kenduri, tengok. Jadi seeloknya, biarlah kita jemput orang yang level sama dengan kita. Kecuali kalau kita kenal orang tu, orang yang terhormat, dan kita kenal rapat, kita boleh jemput dia. Okey. Macam anak buah saya, cikgu, bini dia tu isteri Menteri Besar Negeri Sembilan sebelum ni lah, sebelum hak baru ni. Jadi kawan rapat. So bila anak buah saya ni buat kenduri biasa, kekah tu, dia panggil lah kawan dia ni, cikgu ni. Cikgu ni pula, dia takkan main seorang, dia main dengan lelaki dia, MB punya nak jaga. Dia main parking kereta jauh tu, dia jalan kaki, dia tak parking dekat, dia tak parking depan sebab kereta MB. Jadi main masuk lah rumah, kadang-kadang duduk lah rumah, dia tak duduk luar. Tapi semang baik dengan saya, apa semua semang bagus lah. Cuma dia tak nak protokol, sebab kawan, kenal kan. Kalau ikut protokol tu, susah juga tuan-tuan nak kena cerita tu, walaupun nuri akikah. Jadi dia pun nak jaga hati kita, dia parking jauh, dia jaga kaki, tak ada bodyguard, tak ada apa, semua polis semua duduk jauh, hampa duduk sana jalan. Dia tak mau, siren polis pun tak bunyi. Tahu-tahu nyunggai depan rumah, sampai dah rupanya. Masuk makan balik. So ini yang faham. Dia tak mau ada gap, dia tak mau ada orang buat, orang kata apa, rai pelik-pelik, dia tak mau. Sebab ini atas dasar kawan. Jadi kalau faham gitu tak apa tuan-tuan. Jenis tak faham ni, pening lah tuan rumah tu kan, pening. Nak kena masak lebih sikit untuk dia dan sebagainya. Tu dia akan mengganggu sedikit sebanyak lah kita punya ni majlis. Atau ada di sana itu mereka yang menyukakan manusia dengan keji-keji dan dusta. Baik, kalau dalam perkahwinan ni dia sebut lah, biasa kita lah ni, kita ada MC, tu you know, ada MC yang menjadi juruacara majlis perkahwinan. Dan kitab habaq kat kita, kalaulah
andailah mungkin tak berlaku kot. Kalau MC ni jenis suka perli orang, kutuk orang, sindir orang, maka kita tak payah pi. Mungkin tak berlaku kot tuan-tuan, mungkin tak berlaku, Allahu a'lam lah ya. Cuma bila dekat pilihan raya takut-takut berlaku berlainan parti, takut MC sindir MC parti lain, sindir parti lain. Okay, contoh. Jadi kita tak payah pi. Maka sebab itu kalau ada majlis perkahwinan yang ada unsur-unsur, even pantun pun tuan-tuan, pantun-memantun yang berunsur sindiran pun tak dibenarkan. Kan ada setengah tempat kan ada pantun-pantun, pantun seni, pantun rumah, pantun orang yang datang dan sebagainya. Kalau ada unsur-unsur yang umpatan, unsur kejian, unsur perlian, kita yang pi baliklah, tak payah. So ini benda-benda yang dilarang, yang kita tak patut hadir kalau ada unsur-unsur tersebut. Yang disebut mereka yang menyukakan manusia dengan keji-keji dan dusta-dusta. Maksudnya umpatan, dia jenis suka perli orang. Ada hak lagu ni tuan-tuan, hak jenis orang yang suka sembang secara perli. Oh pedih tak kena raya pedih, kita hak dengar. Dia perli je, dia tak cakap apa, dia perli. Tapi tajam, perlian itu tajam, bahasa kan. Kita dengar tu, orang yang faham ni, yang tak faham dia gelak situ. Jadi nampak tak kadang-kadang begitu, manusia ni begitu. Tambah-tambah mungkin dia orang sastra kan, mungkin penyajak terhebat, sastrawan negara, bahasa penuh metafora, penuh bombastik. Oi, pening kita. Okey. Penuh fata morgana. Jadi bahasa-bahasa yang kita katakan sastra ni, hanya orang sastra yang faham. Kaki novel faham lah. Yang baca buku, baca novel banyak tu dia faham bahasa-bahasa sindiran tajam. Kita pun kadang-kadang boleh tengok di Facebook ataupun di TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita tuliskan tajam, maksudnya kita dengar, begitu menusuk kalbu. Macam viral video yang MB Kedah kami tu, yang suruh rakyat balik mengundi tu. Kan dia jerkah tu kan, hampa balik sekian-sekian. So benda tu sebenarnya kami hak dengar bahasa kami memang terpukul. Duit tak ada pun gagah cari duit balik. Pasal tengah bulan nak makan gaji. Bila balik tu baru rasa seronok suasana pilihan raya dan sebagainya. Jadi maknanya gaya ucapan dia tu walaupun pendek aja hujannya tu, tapi begitu menusuk kalbu. Ini ucapan. So yang mengaji BM dia tahulah yang mengaji bahasa sastra ni. Saya pun sebab pernah mengajar BM dulu, 3 tahun 4, 3 tahun 5, 2-3 tahun juga mengajar BM. Mula-mula posting tu dia tak pergi mengajar agama, sebab cikgu agama dah dia kata ustaz mengajar BM dengan moral. Mula-mula posting tu memang itu je, saya mengajar subjek BM. Saya mesti ingat, di situlah saya belajar BM. Saya belajar, saya study, saya belajar semua sudut BM, kata seni, kata pemberi, kata apa kan. Tak ingat lagi. 2-3 tahun juga saya mengajar BM, SPM, Form 4, Form 5. Sampai orang ambil jadi juru tuition lah. Kira kemas tu. Lepas tu baru tukar bidang agama, barulah start itu sampai sekarang lah mengajar agama. Baik. Atau di sana itu perempuan menilik kepada laki-laki. Apa makna menilik? Usha pun tak tahu apa. Macam tadilah. Kita andaikan sebab sekarang ini majoriti perempuan ramai pada laki-laki. Mana-mana majlis kebiasaannya majoritinya dikuasai oleh perempuan. Lelaki tak ramai. So lelaki hak ada itulah menjadi perhatian perempuan yang ada. Maka yang menjadi perhatian ialah suami orang ataupun jejaka. Sebab perempuan hak perhati ni mungkin ibu tunggal ataupun anak dara. Dia tak kira lelaki orang tak lelaki orang, aku nak tengok lah. Dan malah bukan dia kira. Jadi kadang jumpa minta nombor telefon dan sebagainya. Jadi kalau kata ada majlis lagu tu, seeloknya tak payah kita hadir ataupun kita jemput orang ataupun perempuan ataupun kita kata tamu yang seperti itu, dibimbangi, takut-takut
Okey, ada yang jenis suka tilik kepada lelaki-lelaki, suka tengok makan tak, tengok orang je. Tengok lelaki mana sampai tengok. Okey. Tak, sebab kadang-kadang yang lelaki-lelaki hak jenis tak nampak tua tu, yang tak makan tua. Saya ada seorang kawan tuan-tuan, umur lah dekat 50 lebih dah, tapi jenis tak makan tua. Rambut hitam, tengok macam 30-an, tapi umur dah 50. Dia tak makan tua. Mungkin dia amal apa-apa petua kan, wallahu alam lah. Hari tu saya dah kongsikan petua seorang makcik di Kampung Malaysia Tambahan. Ni siapa nak amai boleh. Dia amai makan pokok maman ni, cukup maman ni, daripada umur 16 tahun. Umur 16 tahun tu pokok maman penuh keliling rumah dia. Dia buat jeruk lah, jeruk makan. Kita tak lalu kan. Ni cerita dia lagu ni. Jadi dia duk amai. Bila saya buat rawatan, rekod pesakit umur 63. Saya kata umur 63 kan. Jadi bila saya cek, saya kata Aish, Puan masih subuh. Dia kata betul, masih period. Sebab saya tengok muka dia semua bukan macam umur 63, umur 50, 45, 50. Sebab memang nampak awet muda. Jadi saya pun tanya, bahkan anak dia yang ikut dengan dia tu kata, mak nak mengandungi boleh, hanya untuk meratai. Dia marah kat anak dia. Umur 63. Lalu saya pun terdetik nak tanya apa petua. Sebab saya suka, saya ada 2-3 kes yang jumpa saya akan tanya petua apa dia amai. Lalu dia kata makcik makan pucuk maman ni, jeruk maman, dia kata sejak umur 16 tahun tak pernah tinggal sampai kelar. Rupa-rupanya itu antara petua awet muda yang kalau perempuan nak amaikan. Okay. Semua kata dah terlambat. Baik. Yalah, sebab dia amalkan umur 16 tahun. Hasilnya itu umur 63 nampak umur 50. Kita amalkan umur 60. Hasilnya dalam kubur. Hasilnya dalam kubur baru tahu. Makna kalau jasad tak termakan dek tanah, orang gali balik tengok, masih lagi utuh, ambo nampak awet muda tu. Kalau begitulah keadaannya ya. Tapi tuan-tuan, saya melihat sudut lain. Saya tidak melihat sudut ialah awet muda sudut. Saya cuma melihat sudut kesihatan dia. Kalau dia masih main period umur 63, bermaksud yes, bila subuh ni banyak sudut lah kita boleh lihat hubungan kelamin dan sebagainya kan. So maksudnya dia masih ada kegairahan tu, masih ada semua benda lagi dia ada macam orang muda. Itu yang kita lihat sebenarnya. Okey. Jadi maknanya kesimpulan mudah, tuan-tuan perempuan nak makan, makanlah daripada sekarang. Tak ada masalah. Okey. Satu benda yang power maman ni gila jeruk. Pasal apa dia kena buang nasi basi? Pasal tak? Kan bila buat jeruk maman kena ada nasi basi, betul? Kekuatan dia maksudnya kehebatan dia, walaupun nasi yang basi itu dimasukkan dalam dia, ia tidak kata apa merosakkan, bahkan menyedapkan. Jeruk tadi menjadi lebih sedap. Itu kehebatan dia. Faham tak? Maksudnya kalau biasa pokok lain bubuh benda basi akan rosak pokok tadi. Berbeza dengan maman tadi. Bila dia kan jeruk masam, letak nasi basi dan sebagainya, beras yang dah, nasi yang dah ni, letak cabai, letak bawang apa semua kan, bahkan ia menjadi lagi sedap.
Itu maman. Maka di sini kita dapat lihat kekuatan dia. Sebab tu kalau orang tua dia lihat di sudut tu kajian herba, maka kita jadikan ia sebagai ulam-ulaman ataupun makanan yang kita boleh katakan sebagai diet harian kita makan. Nampak? Kau tak pernah makan maman, pernah makan maman kot. Ni dah lama hidup semua pernah makan kot. Ya. Saya makan malam tadi. Tuan-tuan nak order dengan Hisham tu, Hisham yang bela kucing tu. Hisham kedai kucing tu, mak dia rajin buat. Saya order dengan dia, semalam saya makan tak habis lagi. Mak dia rajin buat. Memang nampak awet muda, anak-anak pun semua awet muda. Dia buat anak dia. Jadi dia check sekali. Itulah dia tak sakit. Tu yang saya pelik tu, anak sakit mak tak. Mak 63 tak sakit. Anak umur 45 ke 40 anak dia waktu tu sakit. Jadi anak tak ikut mak sangat di sudut pemakanan. Yalah, siapa nak lalu makan benda lagu tu, bau pun tak lalu. Yalah, setengah kita sedap, tapi setengah orang dia punya bau pun dia tak tahan. Bau tengik, bau ni, ya. Baik. Okey. Perempuan menilik kepada laki-laki atau alat permainan didengarkan dia. Okey. Atau diketahuinya bahawa dipukul alat-alat permainan pada waktu itu. Nampak? Ni yang setengah-setengah ulama dia tak bagi dihukumkan antara pengharaman kenduri sebab ada alat muzik. Setengah ulama yang keras lah. Sebab dalam kitab disebut ada alat permainan yang dipukulkan padanya. Bermainlah alat mainan. Jadi tak jelas alat mainan macam mana. Cuma kalau kita sudut muzik pula kita lihat, kalau alat mainan yang Islam benarkan, kompang, gendang, serunai, semua tu tak ada masalah yang silapnya kan. Cuma mungkin yang ni maksudnya band. Band tak tahulah Scorpion ke apa benda kan. Live band yang mengganggu, yang hingat kita nak sembang pun tak boleh. Lagu tu kita balik pun tak apa. Atau kalau kita tahu tak payah pi. Okey, yang ni kita kena minta lah ya. Kalau kita buat kenduri tuan-tuan, kadang-kadang budak-budak kita, anak-anak kita ni dia nak, biasa budak-budak kan, nak happy-happy. Jadi nak muzik-muzik tu kita kena tapih lah. Tak payah dah live band apa semua bagai tu. Sekadar pasang speaker biasa, lagu nasyid ke, lagu selawat ke, itu lagi bagus. Kalau orang tua-tua sikit dia suka yang Hindustan punya lagu. Ada hak jenis-jenis kampung-kampung kami banyak. Jadi tengok suksesi lah. Jangan sampai orang mengganggu tetamu yang hadir. Baik. Atau tiada di sana mungkar seperti hamparan yang diharamkan dia. Atau dalam majlis tu, Umar Kenduri punya cerita tu, apa maksud hamparan yang mungkar? Dia bukanlah maksud kita kata tikar ataupun kapet mungkar. Maksud mungkar sini kalau ada gambar-gambar binatang atau patung atau apa saja yang menjadi hiasan, termasuk kelamin. Itu yang dulu yang hukum haram dulu ni, sebab ni dulu gambar macam-macam kan. Jadi kan malaikat tak masuk rumah yang ada patung, yang ada gambar-gambar yang tak elok. Maka sebab itu hukum dah keluar. Kalau kita nak tak mau pergi kenduri orang yang ada hiasan macam ni pun tak ada masalah. Okay? Nak pipi elok tak pi, sebab ada unsur-unsur mungkar di situ. Okay? Sebab bila isu pakai inai, kan dibahaskan juga inai yang meniru Hindu punya agama atau budaya, kan dibahaskan. Saya rasa Ustaz saya lupa dah bahas bab ni. Sebab dah berubah totally cara inai yang dipakai mengikut acuan Islam di kuku macam ni lah.
Mereka kata ustaz pasal apa dalam sangat. Dia suruh cucuk, aku cucuk. Oh, ambil. Panjang. Payah nak buang ni. Jadi dia kalau ikut yang diajar dalam tata cara budaya Melayu, inai itu dipakai di kuku je. Walaupun kata SJ Bank, inai di jari manismu, jangan. Tetapi kuku je. Cuma lah ni jadi trend, dia ukir habis ni, tiru India. So kena pastikan adakah tiruan itu budaya ataupun agama. Kalau ia simbol agama bagi agama Hindu, maka haram kita ikut. Saya rasa zaman trend inai yang macam peta Malaysia kat sini, lah ni dulu tak ada, saya ingat kan. Masa tuan perempuan nikah dulu, saya ingat semua inai kat sini je. Tumbuk daun inai tu kan. Lah dah jadi macam-macam. Dah macam tatu dah pula zaman lah ni. Jadi kena rujuk dengan ahli untuk lihat. Kalau kata ada unsur-unsur Hindu agama, maka hukumnya haram kita ikut, tak boleh. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, Nabi sebut. Siapa yang ikut tasyabaha, menyerupai satu kaum, maka ia daripada kaum tersebut. Itu Nabi larang kita ikut. Jangan sesuatu yang menjadi trend ikutan zaman hari ni, kita mudah ikut. Orang Melayu memang suka tiru. Itu hebat kita, suka tiru. Ini idea sendiri tak ada, tiru. Dan bahawa tiada ada di sana itu mungkar seperti hamparan yang diharamkan dia, atau rupa-rupa binatang yang tertinggi pada sakaf atau jidar, pada sakafun, pada bumbung atau jidar. Maksudnya dihias gambar kepala binatang di bumbung, di lantai bumbung ataupun di dinding-dinding. Jidar tu dinding, sakafun bumbung. Arab. Jidar, baca dia jidar. Sakafun atau jidarun. Tempat tinggi lah ya, kawasan bumbung, kawasan dinding tinggi, ada gambar binatang. Atau pada pakaian. Sudah. Pakaian yang ada gambar binatang. Ini benda mungkar dalam majlis perkahwinan. Mungkin tak ada kot, tapi tak tahu budak muda kan pakai gambar, ada yang gambar apa nama, kala jengking yang hidup lah ya, yang gambar yang ketul tu. Okay, kalau setakat logo bola tu tak apa lagi, sebab gambar kepala harimau ya. Kalau Kedah lah ya. Jadi tengok pakaian. Sebab itu dalam bab pakaian pun Islam ajak kita, kalau ikut sunnah, ikut yang Rasulullah suka, putih lah atau hijau. Pakaian yang Nabi suka, yang tidak bercorak terlalu banyak. Yang biasa macam kita pakai macam biasa, itu yang terbaik ya. Baik. Jika tiada hilang mungkar itu dengan orang yang kena seru, dan jika hilang dengan dia, maka wajib atau sunat memperkenankan dia, baru kita boleh pi. Kalau tak ada mungkar tadi semua, baru kita boleh pi kenuri itu. Jadi kita kena kenal pasti sebelum kita hadir ke kenuri itu, orang yang kita kenal tuan rumah ni lagu mana style dia. Kalau jenis sosial, jenis ni beringat. Kalau jenis kaki masjid semua, insya-Allah. Dia beza dia tu je. Kaki masjid, kaki surau dengan kaki kedai kopi, kaki mana-mana, dia takkan sama watak dia. Keinginannya tu lain bila nak buat satu majlis. Yang bukan kaki masjid surau ni, dia tak ngaji kuliah, jadi nak seronok dunia tu lebih. Hak ngaji masjid surau ni, dia ngaji kuliah, dia tak mau, dia nak akhirat lebih. Jadi kita kena tengok. Sebab setiap orang kita tak boleh nak hukum. Sebab hidayah tu milik Allah ya? Hidayah milik Allah. Setiap orang mesti ada kelemahan, kekuatan. Kita tak ada kata kita tu baik sangat, lepas teruk tak. Kita kena doa. Itu cara Islam ajak, doa supaya dia dapat hidayah. Mudah-mudahan majlis yang buat tu diberkati. Itu yang penting dalam setiap majlis ya. Setiap majlis jamuan, setiap majlis, apa saja majlis, yang penting berkatnya itu. Dia tak guna kalau orang ramai
tapi tak berkat. Berkat pada makanan, tak luak-luak. Ada tu saya pergi sini, area sini, orang hebat juga, orang tu kaki masjid juga. Tak tahulah ayat apa dia baca tuan-tuan. Dia order makanan tu tak luak. Maksud tamu datang tak habis makanan tu. Kalau tengok adat kata habis dah ni, sebab dia order untuk 500 orang. Saya tengoklah periuk tu, saya kata tak habis, tak habis, tak, insya-Allah tak habis. Cukup untuk tamu datang. Jadi memang ada amalan tertentu dalam, saya pun pernah mengaji bab-bab ni, yang mana dengan izin Allah makanan tadi cukup walaupun nampak macam tak cukup. Maksudnya tetamu datang, sampai habis tamu datang tu mesti dia boleh makan. Kita hari ni mungkin sebab keberkatan, kita hari ni kita bimbang tetamu mai pukul 3 tak boleh makan dah. Itu kita bimbang. Kan, kita buat catering kan. Sebab tu dalam catering ni saya syorkan kalau boleh kita cedok bagi, tak apa. Kalau harap depa cedok sendiri, kadang membazir. Budak-budak akan ambil, kadang-kadang membazir. Tak nak membazir tu. Dia nak makan banyak makan, sebab tak nak membazir tu. Sebab itu kalau dapat tu limitkan ke, seorang 2 ketul ke ayam gitu. Tunggu kadang-kadang bazir kita tak nak tuan-tuan. Orang syaitan. Ya, sian yang tak makan tu. Yang main lambat ada sebab kan waktu jam perjalanan. Dia sepatut sampai pukul 2 sampai pukul 3. Kesian kat dia. Makan nasi kosong, kesian. Makan nasi dengan sirap saja, lagi kesian. Ya, kita kena ada. Tu tuan rumah kena ready load asing. Backup. Andai berlaku sebegitu. Baik. Okey. Jadi habis kita cerita tentang memenuhi jemputan kahwin, dan kita akan masuk tajuk Kitabul Qismu wan Nusyuz. Ini bab siapa yang nak poligami, tentang pembahagian malam. Lagu mana ceritanya, kalau hang nikah kedua, minggu pertama hang duduk rumah bini satu, minggu kedua lagu mana cerita, dia nak ajak dalam bab ni. Ni suka ni geng belas ni suka. Okey. Tapi belajar je lah, yang mungkin ada impian, tapi belum tentu dapat kenyataannya. Sekadar impian tak apalah hati lah hati, sekadar impian lah hati. Jadi kita ni akan bicara, atau tajuk ni kita akan menyentuh tentang giliran untuk beberapa isteri. Maksudnya siapa yang berpoligami, melebihi seorang isteri. Agama dah bagi panduan kepada kita tentang pembahagian giliran, sebab banyak isu tentang perkara ini di luar sana, tentang pembahagian giliran. Even Ustaz Aidil Husni pun dia kata kalau kat nak raya macam nak lari masuk lautan, sebab 4 orang macam lari masuk lautan. Dekat nak raya punya kes lain tak apa, kat nak raya stres. Okey, maksudnya kalau dia sendiri pun, dia tu kahwin sebab dia cakap dah dia cuma nak praktik ilmu fiqh ni, boleh tak dia nak ngajar orang muda dan dia cuba praktikkan benda tu. Setakat ni memang berjaya, tapi memang dekat nak raya memang pening. Oh, macam perang bom atom tu. Sah. Sebab 4 orang lain watak lain. Jadi maknanya di sini kita belajar je lah ya, belajar tengok, ambil panduan. Kalau yang ada jodoh tu rezeki dia, tak ada tu tak apalah nak buat ke mana. Okey. Cuma tak salah berimpian dan berangan-angan. Baik. Kita ada permintaan. Tadi ada WhatsApp kat saya. Bacaan doa selamat untuk Cikgu Rodita yang baru pulang daripada menunaikan umrah. Haji ke umrah? Umrah. Jadi bagus kita dah praktikkan ilmu yang kita mengaji hari itu. Kan saya sebut antara kenuri yang kita boleh buat ialah kita kenuri walimatun naqi'ah bila kita pulang daripada perjalanan yang jauh. So kita buat doa selamat, kita makan. Ya, ada kenuri begitu. Jadi maknanya satu benda yang boleh dipraktikkan untuk ahli grup LBI yang mana pergi jalan jauh, pergi Australia ke, pergi Amsterdam ke, pergi Brazil, mana-mana, balik kita pegang pada term walimatun naqi'ah, iaitu kenuri pulang dari kejauhan, musafir yang jauh. Okey, kita baca doa selamat dan kita ada jamuan makan. Mudah-mudahan Allah memberkati apa yang kita buat pada hari ini, yang tuan yang buat kenuri dan juga kita yang sama makan nanti. Ila Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaikhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا راضين حمدا مستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خراف الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ورزقا كثيرا طيبا مباركا وواسعا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأرواحنا وكل أعضائنا في نفسنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا الفاحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.